أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهرا داهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana kita berhenti? Di hikayat lah. Oh, dasarnya. Qala al-musannifu rahimahullah, dan sanya di hikayat daripada Syekh rahimahullahu ta'ala, dan sanya telah diceritakan daripada guru rahimahullahu ta'ala. Jadi guru Imam Ghazali ini Abu Bakar Al-Warraq. Jadi telah diceritakanlah daripada syekh, daripada guru Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah yang namanya Abu Bakar Al-Warraq. Apa kata syekhnya, kata guru dia? Bahawasanya syaitan senya terkadang menyeru kepada kebajikan dan menyahaja akan dia, pada demikian itu akan kejahatan. Baik. Kadang-kadang, dan kita masih lagi tajuk apa? Tajuk khawatir. Tajuk berkenaan tentang lintasan hati. Ada daripada malaikat, ada daripada syaitan yang kita duduk mengaji minggu sudah. Jadi syaitan ni kadang-kadang lah menyeru, yakni duk bisik dalam hati lah, akan kepada kebajikan. Tetapi dia duk bisik dalam hati kita, duk suruh kita, mengajak kita buat kebajikan. Ada juga kadang-kadang setan ni duk ajak kita buat benda baik. Tapi ada tapi lagi, tak habis lagi. Dan menyahajakan dia tu seorang. Tetapi menyahaja ni maksudnya mengqasad oleh syaitan akan dia, akan seorang hamba, pada demikian itu kebajikan akan kejahatan. Tapi matlamat sebenarnya, dia memang duk bisik kita, duk bagi terlintas dalam hati kita, dan suruh kita buat perkara baik. Tapi tujuan sebenarnya
nak membawa kita melakukan kejahatan. Pasal apa jadi lagu tu? Sebabnya katanya ulama, dia nak hasut kita buat benda jahat, tak mampu, tak berjaya. Pasal kita ni keras, kuat. Kan Hawa kata duk berlintas dalam hati kita buat benda jahat, sama sekali tak lah. Kita takkan buat, takkan turut. Jadi dia guna helah. Setan ni banyak helah dia. Dah kalau kata bisik benda baik tak jalan, dia bisik kita buat benda jahat. Buat benda jahat tu dia bisik tak jalan. Dia bisik kita buat benda baik, tapi daripada syaitan. Mana ada syaitan duk ajak kita buat benda baik? Tapi ada, katanya Tok Guru Imam Ghazali. Tapi tujuannya apabila kita buat benda baik, tiba-tiba menyebabkan kita jadi jahat. Contohnya dia duk hasut kita apa? Sedekah lah. Contoh sedekah lah. Ni orang ramai duk ada kan? Orang ramai duk tengok ni kan? Malu kalau hang tak sedekah. Nampak hang ni kedekut sangat kan? Kalau hang tak sedekah sekali lagi orang kata kat hang. Dia duk main lagu tu, perasaan lagu tu kan? Jadi sedekah ni kebajikan tak? Kebajikan sedekah ni boleh pahala. Tapi kalau ikhlas, kalau ikhlas baru jadi kebajikan. Tapi di sebalik itu, kita sedekah dalam keadaan sebenarnya kita tak ikhlas kepada Allah. Dalam sedekah kita sedekah tu pasal apa? Malu dekat orang. Tidak, takut orang duk kata kan, apa dia ni mai kata kereta besar sangat. Orang hulak tabung dia buat tak nampak. Kan? Hulak tabung lah, lintas laju je. Kan? Takut orang duk perhati, tengok dia ni kedekut sungguh. Kan? Takut orang kata. Malu dekat orang. Takut orang celah. Pasal itu dia pun sedekah. Ni orang panggil tak ikhlas. Kita nak bersedekah kerana Allah, lillahi ta'ala, niat nak buat kebajikan dengan cara bersedekah kan? Bukan nak cari redha makhluk, bukan takut kepada celaan makhluk. Kita takut celaan Allah, kita nak cari redha Allah kan? Maka kerana tu kita pun buat ibadat sedekah. Itu baru namanya ada ikhlas. Hati-hati perkara ni. Nampak zahir rupanya ibadat, tapi rupa-rupanya jadi maksiat kita dengan Allah Ta'ala. Bukan sedekah tu maksiat. Sedekah tu ibadat dah, tapi tak boleh pahala. Pasal apa? Berdosa pula kita dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal riak. Tajuk riak tu. Tu contohnya tak sakni tu. Hati-hati. Nak buat amal ibadat ni, buatlah, tak ada masalah, buatlah kan? Sembunyi-sembunyi ke, terang-terangan ke, silakan, tak ada salah apa kan? Hak yang tak betulnya saat ni dalam perut tu tak betul kan? Dalam perut tu ada pasal bukan kerana Allah. Yang tu yang menyebabkan tak jadi pahala. Tu yang menyebabkan kebajikan kita tak jadi kebajikan, tiba-tiba pergi jadi maksiat. Jaga-jaga yang ni. Baik, ni peringat daripada Tok Guru Imam Ghazali lah ni. Seperti tak apalah, ni contoh. Contoh seperti ia syaitan menyeru akan dia
kepada yang mafdul, yang kurang afdalnya, supaya menegahkan dia daripada fadilnya, yakni yang afdalnya. Ini contoh. Ni pun juga rupa-rupanya tipu daya syaitan. Takutlah kan, kita duk berasa kita buat ni kena dah. Takut hak tu ya. Kan, duk berasa lagu betul dah ni. Apa tak betul lagi? Nah, tu tengok contoh. Misalnya kata Imam Ghazalinya, ia syaitan menyeru akan dia, akan seorang kita lah, kepada yang mafdul. Nah, apa maksud yang mafdul? Yang kurang afdal ni. Nah, apa ni? Nak tafsir makna mafdul. Mafdul tu bahasa Arab. Arti mafdul, yang kurang afdalnya, nya tu yang. Nah, yakni amal ibadat. Amal ibadat ni sebenarnya sepatutnya kita buat yang afdal daripada yang tidak afdal. Lah ni kita takut kita nak buat ibadat yang tidak afdal. Hak afdal kita tak mau buat. Kalau kita buat yang afdal pun kita buat, yang tidak afdal pun kita buat, itu lain. Ni tajuk ibadat nah, amal ibadat yang kita buat. Masalahnya kita memilih-milih. Kita tengok kan, hak ni kita berasa senang nak buat. Kan? Senang ni. Hak ni berasa payah lah. Dia ibadat yang payah ni selalunya itulah yang afdal kita buat. Nampak nah? Itulah yang selalunya yang terbaik, yang pahalanya lebih. Tetapi dengan sengaja kita tak mau buat yang afdal. Kita nak buat yang tidak afdal. Yang mafdul ni mana yang kurang. Nah, yang kurang afdal. Pasal apa? Pasal mudah. Pasal senang. Kan? Jangan lagu tu. Kalau nak buat ibadat, buat serba-serbi. Kan? Nah, kalau kata kita buat ibadat yang tidak afdal, kita tak tinggal ibadat yang afdal. Ibadat yang afdal kita buat juga. Contohnya. Nah, baik. Pasal apa yang dia duk hasut kita? Siapa duk hasut ni? Setan lah. Nah, nak bagi kurang kita daripada pahala amalan kita tadi. Daripada boleh markah penuh, dia jadi tak penuh dah markah kita. Supaya menegahkan dia tu seorang daripada fadilnya, nya tu amal. Domainnya kembali kepada amal tadi, atau domain kembali ke yang tadi itu. Apa maksud fadil? Yakni arti fadil yang afdalnya, nya tu amalan. Dia suruh kita pilih buat hak senang. Tak kena buat dah hak payah-payah tu. Dia demai lagu tu. Kan? Kita pun akhirnya kira dah buat hak payah. Kita kira hak dah buat hak mudah je lah. Hak mana kita berasa senang, hak tu kita buat. Hak mana kita berasa susah nak buat, tak mau buat. Payah. Susah. Kita pun kata lagu tu kan tak? Ikutlah. Semayang ke, semayang sunat ke, apa ibadat. Ibadat fardu memang tak boleh tinggal dah. Ni cerita selalunya ibadat-ibadat sunat ni lah. Semayang sunatnya duk milih-milih, duk cari hak mana hak senang. Kalau hak payah tak mau buat. Disuruh kita duk sibukkan diri kita dengan ibadat yang tidak afdal. Ibadat yang afdal tak mau buat. Sama ada jadi dosa ke, tak jadi dosa ke, tengoklah. Kan? Contohnya kita melebihkan yang sunat daripada yang fardu.
Kan? Hawa kata semayang sunat ni pulun sampai tak mau. Bagus. Tapi awaknya yang semayang qada tu tak qada lagi. Itu contoh dia. Pasal apa? Kan? Nak ligan pahala. Pahala fardu lagi banyak. Pahala semayang fardu tu lagi banyak daripada pahala sembahyang sunat. Kan? Kalau kata semayang sunat tu pun dia pilih-pilih juga. Kan? Bukan semua juga dia buat. Kan? Tapi meta semayang wajib ni Allah tak mau buat. Mayang fardu tiap-tiap hari 5 waktu tu pun terbabah. Kan? Tapi mayang sunat tak mau nak tinggal. Kan? Dia lebih dah jadi kepada adat dah. Kan? Kok mana pun kena buat. Tak apa kita peradatkan ibadat-ibadat sunat ni, tak apa, boleh. Kan? Tapi pasal apa yang ibadat wajib hang tak mau peradatkan? Itu yang sepatutnya, itu yang lebihnya. Hati-hati. Kan? Duk puasa betul dah, duk puasa kena dah. Tinggal lagi rupa-rupanya duk kena pemohon ke setan juga. Tu habis kena mohon dengan setan. Ni terpedaya orang panggil. Orang yang terpedaya dengan tipu daya syaitan. Kan? Jaga. Jangan duk memilih-milih nak ambil hak senang. Jangan duk ada lah ke tu. Biar ada dalam perut kita, aku nak buat ibadat. Sudah. Kan? Tak nak pilih-pilih hak ni senang aku buatlah. Hak payah tu nantilah, tinggal dululah. Kan? Tak kena buat lagi lah, apalah. Jangan lah ke tu. Hak tu orang kena mohon dengan setan nama dia. Lepas tu sambung lagi. Yang kedua, contoh yang kedua. Nak tengok hak kita ni, nak tahu selama ni kita kena mohon ke tak dengan setan. Pacik tengoklah. Kan? Ni dia bagi kaedah umum dulu. Kan? Lepas tu ke individu ni perhati tengok hak kita duk buat ni selama ni. Kena mohon ke dia ke tak? Baik, yang kedua. Atau menyeru, yakni oleh syaitan akan seorang lah. Menyeru tu lah, ada perintah lah hati saat ni tu. Kita ambil khatir lintasan hati tu. Kan? Dia duk bisik kat telinga kita. Itulah seruan dia. Adalah perkara yang dia duk seru kita, suruh kita buat tu. Dia seru apa? Dia duk ajak kita buat apa lagi? Buat kepada kebajikan. Setan duk ajak kita, suruh kita buat amal ibadat. Kebajikan tu maksudnya amal soleh lah, amal ibadat. Supaya contoh anak sebut tadi. Supaya apa? Tujuannya kenapa? Apa tujuan setan duk hasut kita buat benda baik ni? Supaya menghela tu kita menarik, nak tarik kita akan seorang kita, tarik kepada apa? Kepada dosa yang besar yang tiada memadai, kebajikan yang tidak memadai lah oleh kebajikan tersebut, demikian kejahatan. Dia duk hasut kita buat perkara baik. Perkara baik yang kita buat ni tak padan dengan dosa yang tercetus, yang terhasil daripada perbuatan amal baik kita tadi. Tujuan dia pasal nak suruh kita melakukan dosa. Tujuan syaitan ni tak sah ni, nak tarik kita supaya pergi buat dosa. Dosa yang kita buat tu tak padan dengan amal ibadat kita. Dosa daripada maksiat yang kita buat tadi rupa-rupanya pergi jadi dosa besar pula. Kan? Boleh pahala sikit tapi dosanya banyak. Itu maksud dia nya. Okey. Apa contoh? Contoh kejahatan daripada ujub atau lainnya, lain daripada ujub ni lah tujuan syaitan. Tujuan syaitan supaya kita ujub, supaya kita riak.
ataupun kita takabur, apa lagi, kan? Dan punca daripada kebaikan yang dia dok hasut kita buat, contoh macam Ana sebut tadi itulah, kan? Kita ni bukannya rajin bersedekah pun, tiba-tiba hari tu jadi rajin nak sedekah. Kadang-kadang rajin kita tu bukan ikhlas, rajin kita kerana tak ikhlas. Kan? Rajin kita tadinya pasal, kan, orang duk tengok, kan, nak ambil duit RM1 tak gamak, kan, seluk cari hak besar, mata duk tengok ni. Susah sebenarnya kita nak jaga hati kita ni, kan? Kalau ikut capai ikutlah RM1 ke RM2 pun, kan, tak pandang dah orang, pandang niat kan nak buat ibadat, itu ikhlas, itu ikhlas, kan? Masalahnya kita pandang tilik pujian makhluk ni ataupun redha makhluk tasat ni, kan? Hati kita duk pandang celaan ataupun orang duk mengata kat kita nanti, kan? Kerana tu kita pun buat sesuatu amal ibadat, kan? Maka timbullah ujub. Ujub ni makna kata besar diri, heran diri, masuk ujub ni. Perasan, perasan lebih lah, kan? Ikutlah apa yang menyebabkan timbulnya ujub tadi ni, kan? Ataupun contoh mudah Ana sebut tadi, riya, kan? Riya tu nak tunjuk ke orang, nak bagi orang nampak kata kita tu buat amal ibadat, kan? Bukan nak bagi Allah Ta'ala nampak, bukan untuk memperlihatkan amal ibadat kita tu kepada Tuhan. Ikhlas lah maksudnya, kan? Supaya orang tengok nampak kata dia bagi tak sikit lah pula, seluk ambil RM10 tu, biar hati punya banyaknya berasa bagi, tapi dah orang nak tengok ni, malu lah kalau orang duk kata apa dia ni kedekut kira sungguh, kan? Dengar kata jual pisang boleh duit beribu, sedekah RM1. Kan? Ikutlah kita buat contoh, kan? Tak mau ada benda ni. Nak bagi banyak mana bagi, ikhlas. Betul dia habaq awal ikhlas, kan? Nak bagi banyak mana pun, sikit ke banyak ke, ikhlas, kan? Macam ni lah contoh kita mengajar ni, main mengajar ikhlas, niat hati nak mengajar lah. Contohnya, kan? Kalau nak pergi sembahyang mayat pun niat hati ikhlas lah, kerana nak solat mayat. Jangan duk niat kalau bawa kereta, driver sebiji kereta boleh RM30, campur dengan mayat-mayat lagi boleh RM5, ya. Jangan duk bilang hak tu buah ibadat dah ni, cerita ni mayat-mayat ibadat ke dah? Ibadat, betul dah ibadat. Hak duk loratnya saat ni, kalau orang tak bagi duit aku tak pi. Kalau tak pi pasal duk jauh, kan, nak buh minyak kereta lagi apa semua, kira tentulah, kan, lain kot gamaknya, kan? Ni hak dekat-dekat pun sembahyang saja ke, tak boleh pi buh minyak motor pun tak luak RM1 pun, kalau pi pun boleh sangat-sangat. Cuba orang bayar, berebut, berkelahi pun ada. Cerita tajuk tu lah, kan? Sajalah tak mau nak cerita, kan? Duk buka aib buat apa. Tapi yang inilah contoh yang kita duk mengaji hari ni, ataupun kita guru duk main mengajar, kan? Lepas habis mengajar, depa bagi duit RM20 ya. Cuy, aku main jauh-jauh RM20 ya. Jadi tak sepatutnya macam ni. Bagi saya tak sepatutnya begini, kan? Ada buah tak betul dalam diri kita, nampak sangat supaya kita ni nak cari kerja, cari makan, kan? Jadi hati-hati dengan amal ibadat yang kita buat, kan? Kalau depa bagi minggu depan tak mau main dah, sudah. Jangan duk kata dah hampa bagi murah, kan? Pak lek aku ngajak boleh beratus. Kawan tu pula, kan? Duk bilang sikit banyak ni yang susah. Rosak hati kita duk pandang tilik benda lagu ni, kan? Pas kita nak buat ibadat dengan ikhlas hati pun payah nak boleh, payah nak boleh ikhlas ni, kan? Jadi tak usah duk tilik sangat, tak usah duk pandang sangat ke makhluk ni. Tilik hati kita tu, tilik nak cari redha Allah. Matlamatnya kerana apa? Kan? Kerana Allah.
Senang cerita lagu tu. Baik. Habislah tang situ. Itu contohlah. Kan? Maka inilah dua seruan. Maka bermula inilah. Nah, inilah yang tersebutlah. Dhamir musyarah ilaih dia kita buat kembali ke yang tersebut. Mana ada yang tersebut? Kita mengaji start minggu sudah lagi. Cerita tentang dua yang menyeru. Yang pertama, seruan dari malaikat, namanya Al-Mulhim, yang kita baca minggu sudah. Yang kedua, seruan yang kedua daripada syaitan. Yang namanya apa dia hari tu ni kita baca, nama dia was-was, nama syaitan tu. Baik. Jadi inilah dua seruan yang berdirilah keduanya, dua seruan atas hatinya tu seorang hamba. Ada dalam hati kita. Duk diri atas hati itu maknanya atas hati kita ni hak bangsa maknawi lah. Kalau kata nak tengok dengan mata memang tak nampak. Kan? Ni kita duk bahas tajuk batin, hak rohani kita. Hak bangsa tak nampak dengan mata kita. Duk saling duk mengajak malaikat, duk ajak perkara baik. Syaitan duk ajak perkara jahat. Kan? Ada di hati kita, dalam hati kita lah seruan dia saat ni tu masuk terlintas. Kan? Di hati kita atau ikutlah duk di atas, duk pelintas, maka mata hati duk melihat dia. Pun dia juga boleh juga orang yang masuk tersebut. Baik. Dan iaitu menyeru keduanya tu dua seruan. Duk ajak masing-masing ada kehendak. Malaikat berkehendak kita tu jadi baik, maka dia duk ajak kita buat perkara baik. Syaitan pula nak kita jadi jahat, maka dia akan ajak seru kita buat benda jahat. Itulah katanya al-musannif kitanya. Dan iaitu seorang hamba tadi ialah mendengar. Ialah mendengar. Jadi dan bermula iaitu yakni hamba. Ialah mendengar. Makna dia gini perkataan dan selepas itu kita bulat ganti dengan oleh. Ada baiki sikit perkataan tu. Jadi kita baca macam ni. Kalau nak selepas kita baiki bunyi perkataannya lagu ni. Dan iaitu mendengarlah oleh hatinya. Gitu je. Dan iaitu seorang hamba ni mendengarlah oleh hatinya tu seorang hamba. Kita baca lagu tu. Apabila diseru, kita dengar tak? Hati kita dengar tak? Dengar seruan depa saat ni. Kan? Ni hak bangsa maknawi lah. Hak kita kata berasa dalam hati tu. Kan? Terberasa dalam hati perkara baik, terberasa dalam hati kita perkara jahat tadi tu. Ataupun dia panggil lintasan. Kan? Maka hati berasa perkara yang diperlintaskan ke dalam hati dia. Ni dia bab situ. Berasa yang demikian itu. Berasa tu yakni mengetahuilah oleh hatinya. Kita buat begitu. Akan yang demikian itu seruan tadi. Maka hati kita pun berasa dilintaskan perasaan perbuatan baik. Maka berasa dalam hati kita, nampak di mata hati kita tu benda baik saat ni, sedekah ke, semayang ke, apa ke tadi tu.
Itu kalau benda baik. Kalau benda jahat atau berasa dalam hati akan perkara-perkara baik, apa perkara-perkara jahat tadi ni. Itulah maksud dia. Kita hari-hari lah gitu. Kan? Atas barang atas barang yang diriwayat pada akhbar tu mana hadis-hadis Nabi, bahawasanya apa dia barang yang ada diceritakan, diriwayatkan di dalam hadis-hadis Nabi ni. Begini diterjemah erti hadis Nabi tu, bahawasanya apabila diperanak bagi anak Adam atas anak. Maksudnya apabila seorang anak Adam, seorang perempuan lah, melahirkan seorang anak. Itulah erti dia maksudnya. Nescaya tu jawab pada kata apabila diserta dengan dia, dengan anak Adam tadi ni, anak-anak, bahawa dia kembali ke anak. Waktu anak tu dilahirkan, akan disertakan bersama-sama dengan anak tu. Selepas anak tu dilahirkan, akan didatangkan kepada di sisi anak yang baru dilahirkan tu oleh Allah Ta'ala. Yang pertama malaikat, dan diserta dengan dia, dengan anak tu tadi, syaitan. Bukan maksudnya mak tu melahirkan sekali, malaikat melahirkan sekali, setan. Bukan lagu tu. Hak dilahirkan tu anak tu lah, kan? Selepas dilahirkan atas bumi ni, atas dunia ni, maka akan datang dua yang menyeru. Halus kecil lagi kita, tak ada umur sehari lagi, kan? Akan datang di tepi malaikat, tepi kanak-kanak tersebut, malaikat, dan juga apa dia tadi ni, syaitan. Hak kata korin tu lah, kan? Kan bisa dengar daripada cerita tajuk korin tu, kan? Yang menyertai. Bukan dia main dalam perut mak kita, bukan lagu tu. Haru api faham lagu tu, kan? Terberanak kali dengan malaikat, berat. Tak ada orang faham lagu tu. Maknanya didatangkan kepada kita anak ni oleh Allah. Dua orang ni, pertamanya malaikat, yang keduanya setan. Ni bukan kita besar dah ni, baru beranak, kan? Itu yang suruh bang, cepat-cepat bang lah, kan? Lepas beranak tu lap darah apa semua, azan, lepas tu qomat. Anak laki-laki ke, anak perempuan ke, tak kira, kan? Ada hikmahnya disyariatkan azan dan qomat tu, kan? Nak perambat buang setan-setan ni, kan? Biar malaikat tak ada lorak tak mana lah. Baik. Maka syaitan berdiri atas telinga hati anak di sebelah kiri. Dhamir hati ni, sekali lagi baca lah. Baik. Jadi maka syaitan duduk tak mana? Maka bermula syaitan, ialah berdirilah oleh ia syaitan atas telinga hati anak Adam. Kena tambah perkataan anak, jatuh tu, tulis anak. Jadi setan duk berdiri tambelah mana? Dia duk berdiri di sebelah telinga hati anak Adam yang sebelah kiri. Maknanya hati ni pun seolah-olahnya ada telinga. Bukan telinga zahir ni. Ni cerita tajuk hati ni. Ada kiri ada kanan juga telinga hati kita ni. Tu yang hati kita boleh dengar tau. Ni bangsa tak nampak dengan mata lah ni. Jadi setan duduk sebelah hati, telinga jantung kita lah. Hati jantung maksudnya, yang sebelah kiri. Lepas tu dan malaikat berdiri
atas telinganya, telinga hati anak Adam yang kanan. Malaikat pula duduk berada sebelah kanan. Dia seolah-olahnya telinga tu ada, seolah-olahnya hati kita tu ada telinga. Ada telinga sungguh ke? Lagi belik cari tak jumpa lah. Dan hissi pun tak ada, maknawi pun tak ada. Dan sagi pada zahir tak ada, tak nampak, tapi pada batinnya rupanya hati kita ni ada berupa, ada telinga apa semua. Bukan lagu tu. Dan seolah-olahnya hati kita yang maknawi itu pun ada telinga, seolah-olah kan. Lepas tu adalah kiri kanan, telinga tentu ada dua kan. Setan duduk sebelah kiri, lepas tu malaikat duduk sebelah kanan. Lepas tu budak ni lepas-lepas beranak, pak tak main siapa-siapa lah kan, pibang telinga kanan budak tu. Sehari qomat telinga kiri budak tu. Bukan anak laki-laki bang, anak perempuan qomat, bukan yang tu. Serupa anak laki-laki, anak perempuan bang dan qomat. Faham tu ya tu? Sehari duk pun kata kalau anak laki-laki bang telinga kanan, kalau anak perempuan qomat telinga kiri. Haru sungguh kan. Lepas tu tak tercapai juga sunnah tu, tak hasil juga maksud disyariatkan kenapa suruh azan, suruh qomat kan. Nak perambat buah hantu setan ni kan. Jangan duk kacau jak daripada budak lagi. Dia budak-budak lagi, setan ni goda dah, setan duk hasut dah, duk ajak dah buat benda jahat. Panggil setan ni. Malaikat pula duk hasut dah, duk bisik dah perkara-perkara baik. Baik, habis tang situ. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena berhenti tang tu dulu. Dengar kata depa ada kenduri sampai 4-5 tempat. Ya. Insya-Allah lah kita sambung lagi nah. Jadi kita berhenti tajuk dulu. Kita berhenti tang situ. Pada kata dan sabda Nabi sallallahu, maka keduanya menyeru keduanya. Maka keduanya malaikat dan syaitan menyeru keduanya. Nya tu malaikat dan syaitan masing-masing duk ajak, duk seru benda baik benda jahat tadi ni. Baik, dan bersabda Nabi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Untuk makluman